Assalamualaikum guys, welcome back. Nasi kandar pelita ialah antara kedai mamak yang memang famous gila dekat Malaysia ni. Dan memang ramai yang suka pergi sana, terutamanya pasal ayam goreng dia yang memang rangup, memang sedap. Anyway, dalam beberapa hari ni berlega beberapa keping gambar yang menunjukkan owner nasi kandar pelita ni, yang mana kita dapat tengok owner dia ada buat majlis dan ada juga yang dakwa yang owner dia ni gunakan duit keuntungan nasi kandar pelita ni untuk bina kuil. Ikutkan perkongsian dekat social networks, ada yang tulis tak sangka pemilik pelita nasi kandar bukan Islam punya. Mungkin ramai yang tahu, tapi ramai juga yang tak tahu. Dekat The Star 2012 melaporkan bahawa pemilik pelita nasi kandar, Datuk D. Ramesh, melakukan pecah tanah untuk pembinaan sebuah kuil. Dengan kata lain, pemilik pelita nasi kandar ialah seorang Hindu. Hasil jualan dari pelita nasi kandar telah digunakan untuk pembinaan kuil Hindu. Memandangkan pemilik dan tujuannya telah diketahui, mulai saat ini tak perlulah lagi kita perkena ataupun menjamu selera dekat mana-mana premis pelita nasi kandar lagi. Yang mana sudah terlanjur dan menjadikan makanan serta minuman di pelita nasi kandar sebagai darah daging, mohonlah taubat kepada Allah kerana kejahilan dan kelekaan kita berusul periksa. Memang banyak restoran milik umat Islam yang kita boleh pergi berbanding ke restoran-restoran sebegini. Dan artikel ni ataupun status ni telah pun ditulis lebih kurang 10 tahun lepas. Dan satu lagi perkongsian yang mengajak kita untuk lebih kurang macam kata boykot lah kedai ni, yang mana dia tulis tuan punya restoran nasi kandar pelita yang penuh tulisan ayat-ayat Quran dekat restoran tersebut adalah seorang India beragama Hindu. Memandangkan ramai yang sayangkan nasi kandar pelita, elok buat kenduri kesyukuran beramai-ramai nanti. McD dengan KFC elok je yang boykot, walaupun owner branch ada je orang Islam. Yang dipostkan cawangan India, tapi bab nasi kandar owner India ramai backup pula. Dan ada juga berkata boykot isu Zionis tak sama dengan makan kat kedai India, janji leh sumbang bina kuil kot. Serius aweh, macam mana non-Muslim boleh jadi owner nasi kandar pelita yang halal, yang kita pergi makan dan benda semua tu? Aku dah berapa kali dah pergi makan, makanan semua pun dah masuk dalam tekak, dah masuk dalam perut, dah jadi dah daging dah. Memang confirm lepas ni aku rasa aku kena pakai helmet tin foil untuk elak daripada aku jadi zombie benda semua. Dan itu juga sebenarnya yang jadi masalah dekat korang. Asal makan je korang sebat. Korang tak pergi check benda tu halal ke tidak ke, benda semua ke. Asal nama Melayu, semua korang makan. Lagi satu, diorang dah bagi hint dah dekat nama dia sendiri pun pelita. Yang mana macam kita tahu, pelita ni ialah antara objek ataupun subjek yang penting dekat dalam perayaan Hindu. Dekat tokong Cina pun ada. Kalau kata time puasa semua malam-malam tu yang kita pasang kat depan rumah tu, semua tu kan pelita juga kan. Betul tu. So basically macam tu lah certain netizen yang bising. Dan bila aku baca, aku tengok komen apa semua, aku cari gali lagi info-info yang aku boleh pakai ataupun yang aku boleh lagi tahu pasal nasi kandar pelita ni. Sebabnya aku rasa macam tak kena dan aku kena fact check sebelum aku bersuara. Pertamanya, macam aku cakap, status ni sebenarnya status lama, tapi tak pasti macam mana dan kenapa benda ni dia timbul balik tahun ni. Tapi macam mana pun, pada aku disebabkan kita memang rajin, ramai antara kita yang suka pergi ke nasi kandar pelita ni, makanya aku terpanggil untuk bagi pencerahan ataupun berkongsi fakta yang sebenar pasal nasi kandar pelita. Memandangkan dia punya salah seorang owner ataupun share partner dia dah pun bersuara juga. Ikutkan salah seorang share partner dekat dalam nasi kandar pelita ni, iaitu Tuan Samsuri, dia tulis nasi kandar pelita adalah sebuah syarikat yang berdaftar. Syarikat ni mula beroperasi pada tahun 1994 dan terdapat 7 pemegang saham ataupun rakan kongsi, iaitu 6 daripadanya Muslim dan seorang lagi India. So yang India ni lah yang do reveal, yang orang do kongsi benda semua tu. Saya, Ustaz Samsuri bin Ahmad, adalah salah seorang dari rakan kongsi dan pemegang saham syarikat ni. Buat masa ni, saya telah dipilih sebagai pengerusi eksekutif syarikat ini. Isu tokeh Hindu, ayam tak disembelih dan sebagainya telah menjadi isu yang paling hangat diperkatakan dan digembar-gemburkan oleh pihak-pihak tertentu. Cara isu-isu ni dibangkitkan sangat menarik dan kadang-kadang kelihatan macam cerita betul. Manakala pencetus isu dan juga pencipta fitnah ni pula menggambarkan diri sebagai orang yang sangat bertanggungjawab dan sangat amanah terhadap Allah. Maka sudah pastilah akan ada orang yang terpanggil untuk mengembangkan fitnah ini atas rasa tanggungjawab terhadap agama. Saudara-saudara, izinkan saya membuat sedikit penjelasan. Islam tak pernah melarang umat Islam berkongsi niaga dengan bukan Islam. Tak ada satu nas Al-Quran atau hadis Nabi yang menyatakan larangan terhadap perkara tersebut. Kedua, untuk memastikan kebersihan dan kehalalan serta menghapuskan keraguan,
Pelita samudera pertama, Senayan Berhad telah menubuhkan anak syarikatnya Ayam Pelita Senayan Berhad untuk menguruskan soal pemprosesan ayam. Pelita nasi kandar adalah satu-satunya rangkaian nasi kandar yang mempunyai pusat penyembelihan dan pemprosesan ayam sendiri. Dan proses ini dilakukan mengikut kaedah dan kehendak syarak sepenuhnya. Mufti Pulau Pinang, Datuk Haji Hassan Haji Ahmad dan rombongan dari Jabatan Agama Islam Pulau Pinang telah dijemput untuk melawat, melihat dan memberi nasihat kepada pekerja-pekerja kita dari aspek syariah. Restoran kami juga telah diberi sijil halal oleh pihak Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Bahkan, pekerja-pekerja bahagian sembelihan juga mempunyai sijil pengesahan penyembelihan dari pihak Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Ya, that's why masa awal-awal aku baca statement yang berlega dekat social networks tu, aku jadi macam sangsi, aku jadi macam pelik juga. Takkan yang tulis ataupun sebarkan pasal perkara ni ialah seorang budak, yang mana individu ni seolah-olah tak tahu pasal bisnes. Kalau kata satu bisnes tu besar sebagai contoh, normally memang akan ada rakam kongsi. Dan memang normally kalau kata bisnes tu melibatkan F&B, terutamanya yang berangkai macam ni, confirm memang akan ada share partner. Dan share partner tu confirm at least akan ada seorang Muslim kat dalam tu. Cumanya of course kalau kata isu ni tak timbul, makanya kita sendiri pun tak terfikir juga pasal benda-benda semua. Dan mungkin kita sendiri pun tak tahu juga siapa owner dia. Kecuali kalau kata kita research pakai site ataupun laman yang paling susah untuk dicapai, iaitu Google. Hold up, wait a minute. Kenapa aku kata susah? Sebab sekarang ni orang memang suka ataupun orang memang senang untuk sembang lebat, tapi tak reti nak fact check dulu dekat Google ke, dekat Wiki ke, benda semua ke. Dan dekat sini aku cuba nak share juga pasal satu isu yang mana ada yang duk bangkitkan pasal owner nasi kandar Pelita ni yang bangunkan kuil menggunakan duit hasil untung nasi kandar Pelita ni. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kata dia buat macam tu, sebabnya itu agama dia. Yang penting sekarang ni makanan-makanan yang dia sediakan tu ikut syariat Islam, itu yang penting. Macam yang Tuan Samsuri cakap, tak ada masalah pun kalau kata owner ataupun share partner tu ada yang non-Muslim. Apapun sekarang ni terungkai jugalah isu berkenaan dengan nasi kandar Pelita ni, dan aku harap video ni sikit sebanyak dapat bagi pencerahan. Cumanya kalau rasa tak yakin untuk makan kat kedai macam ni, tak apa, pergi cari kedai lain, tak ada masalah pun. Yang ada masalah kalau kata korang tahu kedai tu tak halal, tapi korang tetap juga pergi kat sana siap buat review dan sebagainya. Yang tu let's say kalau kata kita nak bising, dipersilakan. Sebab memang patut kita sebagai sedara sesama Muslim, kita ingat mengingati antara satu sama lain. Dan akhir kata pepantun, mandi parit badan gatal. Rupanya ada keladi miang. Bising cari makanan halal sambil sedut rokok sebatang. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap.